Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 989. Antara paparan utama. Pandora Papers, kepanasan yang enggan padam. Pemimpin rasuah tidak wajar dipilih semula. Kerja cekap dan pantas bila tak main politik toksik. Pengecualian bayaran faedah moratorium kejayaan PH. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemuda Pakatan Harapan kemarin telah membuat laporan polis berhubung pendedahan yang dimuatkan di dalam Pandora Papers. Ketuanya Howard Lee Chuan Ho berkata demikian dalam satu sidang media selepas menyampaikan laporan tersebut bersama Pemuda Pakatan Harapan Sabah di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah. Turut bersama beliau ialah Ketua Pemuda Sosialis DAP Sabah Fung Jin Zi, Ketua Pemuda APCO Felix Joseph Sang, Ketua Pemuda Amanah Sabah Randy Ismail dan Pengerusi Muda Sabah Shahrizal Densi. Menurut Pemuda Pakatan Harapan, pendedahan kertas Pandora melibatkan isu pengaliran wang keluar pesisir mencemarkan integriti negara. Howard Lee berkata dakwaan International Consortium of Investigative Journalism ICIJ bahawa sejumlah 900 bilion ringgit wang negara dibawa keluar secara tidak telus oleh tokoh-tokoh penting negara tidak boleh dipandang ringan oleh pihak berkuasa. Beliau menegaskan implikasi aliran wang keluar pesisir itu amat serius dan wajib diambil peduli bagi mengelakkan harta negara terus dimanipulasi demi kepentingan peribadi. Katanya individu-individu yang disenaraikan dalam Pandora Papers terdiri daripada tokoh-tokoh politik dan taikun-taikun korporat dan mereka ini telah menconteng arang serta mencemarkan kedaulatan negara. Tegasnya, individu yang disenaraikan dalam Pandora Papers harus menyerah diri kepada pihak berkuasa bagi membolehkan nama mereka dibersihkan jika mereka tidak terbabit dengan aktiviti haram yang melanggar undang-undang dan mencemarkan kedaulatan negara. Pendedahan ICIJ yang dinamakan Pandora Papers ini adalah bukti dan petunjuk yang membolehkan institusi kehakiman Malaysia menyiasat dalang-dalang yang terlibat dengan aliran wang dan harta secara haram keluar negara, ujarnya. Beliau menyifatkan laporan polis tersebut sebagai satu gesaan kepada pihak berkuasa untuk melaksanakan amanah, tanggungjawab dan membersihkan semula nama Malaysia daripada salah laku aliran wang haram. Selain itu, Pemuda Pakatan Harapan juga mencadangkan agar Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI ditubuhkan bagi menyiasat impak dan implikasi terhadap rakyat berikutan isu pengaliran wang keluar pesisir. Namun, setelah 3 kali Pengerusi Pakatan Harapan yang juga Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa usul berkenaan, gesaan beliau tetap ditolak oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Harun dan Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnun. Pandora Papers hasil siasatan International Consortium of Investigative Journalism ICIJ itu mendedahkan sebanyak 118 firma luar pesisir daripada 1,000 syarikat adalah berkaitan warga negara Malaysia. Antara individu yang disebut oleh Pandora Papers termasuk Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, bekas Ahli Penasihat Kerajaan Pakatan Harapan, pimpinan Tun Dr. Mahathir, Tun Dain Zainuddin bersama beberapa ahli keluarganya, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dan Timbalan Menteri Kewangan Yamani Hafiz Musa. Ahmad Zahid berkata beliau bersedia untuk disiasat. Sementara itu, Daim berkata bukan semua akaun yang didedahkan miliknya dan urus niaganya berkenaan akaun berkenaan adalah sah. Tengku Zafrul pula menegaskan pada 4 Oktober lalu bahawa beliau telah melepaskan kesemua jawatan dalam kumpulan Kenanga Holdings Berhad yang disebut dalam Pandora Papers itu pada Jun 2010. Walaupun terdapat cubaan untuk memadamkan isu ini seperti yang didakwa oleh Anwar, ia tetap panas dan dibangkitkan oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Jika tidak ditangani secara tuntas, bahang Pandora Papers ini mungkin akan menjejaskan prestasi UMNO Barisan Nasional pada pilihan raya negeri di Melaka nanti. Terkini, persoalan penuh sindiran mengenai Pandora Papers yang dikemukakan Anwar itu dilaporkan akan dijawab lisan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang belanjawan 2022 yang akan bermula pada 25 Oktober ini.
Malangnya, kenyataan terbaru ini hanya menguatkan persepsi rakyat bahawa Yang di-Pertua dan Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat tidak bebas semasa membuat keputusan untuk menolak usul Anwar. Kasihan sungguh, Azhar tergagap-gagap cuba menafikan apabila Anwar berkata, Yang di-Pertua nak jadi peguam bagi pihak perasuah-perasuah ni sebab apa? Saya bukan. Now, look. Saya ada seluruh dokumen yang ada ni, ya, dan dia bagaimana seorang menteri umpamanya boleh simpan pemain saham di sana, ya? Kemudian ini bukan pengaliran keluar, dia dari mana? Daripada langit. Justru desakan Pemuda Pakatan Harapan agar Dewan Rakyat dan Dewan Negara segera membahaskan pendedahan Pandora Papers adalah selari dengan pendirian pimpinan Pakatan Harapan. Bagi pembenci Anwar yang kini mencanang tomahan kononnya Pemuda Pakatan Harapan tidak sehaluan dengan pucuk pimpinan teruskan berhalusinasi. Pemuda Pakatan Harapan bebas mengeluarkan pendapat, bukan seperti Macai dan Walaun yang tidak dapat berfikir dengan jelas sehingga membisu ketika kebatilan bermaharajalela. Cuma kita berharap janganlah kebisuan pejuang Melayu dan Islam dalam perkara ini semakin menjauhkan keberkatan Allah kepada rakyat negara ini. Sebelum ini, Jom Channel menyuarakan keanehan apabila Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, Datuk Kamil Mohamad mengeluarkan kenyataan menyanggah dakwaan Datuk Seri Idris Harun bahawa wujud campur tangan pengerusi Perhubungan UMNO Melaka yang juga Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri, Datuk Abdul Rauf Yusof dalam keputusan yang dibuat oleh Sulaiman. Kamil menganggap kritikan Idris itu sebagai tomahan dan mengingatkan beliau akan ikatan sumpah kerahsiaan kerajaan. Beliau berkata setiap anggota Exco Kerajaan Melaka sudah mengangkat sumpah untuk tidak memberitahu atau tidak menzahirkan kepada sesiapa pun sama ada secara langsung atau secara tidak langsung sebarang hal yang dibawa untuk pertimbangan kerajaan negeri. Dalam hubungan ini, Kerajaan Melaka sedang meneliti sama ada terdapat pelanggaran ke atas sumpah kerahsiaan tersebut, katanya dalam kenyataan tersebut. Jom Channel melihat kenyataan Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka yang melatah apabila Idris mengkritik keputusan kerajaan negeri itu amat janggal berdasarkan konsep profesionalisme perkhidmatan awam yang bebas politik. Lagipun ketika itu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah mengeluarkan kenyataan akan menyiasat isu yang dibangkitkan oleh Idris. Jom Channel berpendapat memberi kerjasama kepada SPRM lebih afdal sebagai seorang penjawat awam yang berintegriti daripada cuba mendiamkan bekas Exco daripada mendedahkan kemungkaran yang berlaku. Persoalan mengenai amaran Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri ini diutarakan kepada Peguam Kanan Muhammad Hanif Khatri semasa bicara semasa antara politik dan undang-undang CD31 tajuk Kemelut Dun Melaka pada malam 14 Oktober lalu. Hanif berkata Kamil sewajarnya merujuk kepada penasihat undang-undang terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kenyataan yang sembrono. Menurut beliau adalah perkara biasa semua penjawat awam mahupun Exco mengangkat sumpah setia untuk menyimpan rahsia maklumat dalam urusan betul dan tepat dalam pentadbiran negeri. Tuan Kamil Mohamad saya rasa namanya, iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, wajar mengambil nasihat undang-undang terlebih dahulu sebelum membuat kenyataan yang sembrono macam itu. Kerana apa? Sebab betul seperti mana yang Saudara Zawazi maklumkan, mana-mana penjawat atau pemegang pejabat awam seperti biasa ataupun seorang menteri dalam kerajaan persekutuan atau Exco di negeri akan mengangkat sumpah setia. Tapi sumpah setia adalah untuk menyimpan rahsia yang diterima maklumat-maklumat dalam urusan betul dan tepat dalam urus tadbir negeri tersebut. Namun jelas Hanif, jika sekiranya terdapat maklumat adanya salah laku atau perkara yang sumbang dari segi jenayah, maka beliau iaitu Idris tidak boleh dihadkan daripada mendedahkan perkara ini kepada pihak yang perlu. Katanya sumpah setia tidak menghalang pendedahan jenayah, ia hanya menghalang untuk mendedahkan rahsia yang betul dan tepat demi kepentingan keselamatan negeri. Itu seorang setiausaha negeri wajib faham. Tindakan Kamil mengeluarkan amaran ini kepada semua para pemimpin Exco Melaka, saya percaya adalah di luar batas perundangan, kata Hanif. Maknanya perbuatan Idris dan 3 bekas ahli Dewan Undangan Negeri Melaka yang mendedahkan berlakunya kemungkaran dalam tadbir urus negeri tidak salah walaupun mereka tidak melaporkan perkara tersebut kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Memberi amaran dengan tujuan menutup mulut bekas ahli Dewan Undangan Negeri dari mendedahkan jenayah semata-mata kerana sumpah setia rahsia adalah salah. Itu bermaksud tidak faham konsep kedaulatan undang-undang, tegasnya.
Sekarang nak buat pilihan raya negeri atau darurat? Jom Channel bersetuju dengan pandangan Hanif bahawa kita semua bimbang tentang isu pandemik COVID-19. Namun, ia tidak boleh terus dijadikan alasan untuk mengadakan darurat demi mengelak daripada pilihan raya negeri dan membiarkan sahaja pihak yang didakwa melakukan rasuah terus berkuasa. Pengalaman buruk ketika negara di dalam darurat ciptaan Tan Sri Mahyidin Mat Yassin sebagai bukti bahawa darurat gagal menangani masalah COVID-19 dan mempertingkatkan ekonomi negara. Pengalaman mengadakan pilihan raya negeri di Sabah sepatutnya mengajar kita bagaimana hendak mengelak daripada menularkan kembali COVID-19. Banyak kaedah yang boleh dilaksanakan bagi mengelakkan senario yang berlaku di pilihan raya negeri Sabah daripada berulang. Letak jawatan sebagai pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR jika tidak tahu menguruskan pilihan raya di zaman COVID-19. Ini kerana COVID-19 akan menjadi endemik sebagaimana penyakit lain seperti polio yang kini berjaya dikawal. Berita baik untuk penduduk Selangor. Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Selangor melalui pengurusan Air Selangor tanpa menghiraukan suara-suara sumbang berunsurkan politik toksik terus komited untuk memastikan bekalan air bersih mencukupi dan berterusan dapat dibekalkan kepada 6.7 juta penduduk negeri ini. Pengarah Penerangan Pakatan Harapan Selangor Azli Yusof berkata rakyat Selangor berterima kasih ke atas usaha yang dilaksanakan demi kesejahteraan semua. Menurut beliau, beberapa minggu yang lalu, Kerajaan Negeri Selangor memaklumkan jadual gangguan bekalan air melibatkan 998 kawasan di wilayah Petaling, Kuala Lumpur, Kelang, Shah Alam, Gombak, Hulu Selangor, Kuala Langat dan Kuala Selangor. Gangguan bekalan air yang bermula 13 hingga 16 Oktober bertujuan memberi laluan kepada Air Selangor melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan naik taraf aset-aset kritikal loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 1 LRASSP 1 jelasnya. Bagaimanapun, kata Azli, sejak itu pelbagai tanggapan negatif mula disebarkan oleh sesetengah pihak untuk menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat awam bertujuan memperkecilkan kewibawaan kerajaan negeri dan kecekapan pengurusan air Selangor. Walaupun hakikatnya isu yang cuba dimanipulasi adalah sangat berbeza kerana krisis bekalan air yang melanda sebelum ini adalah kejadian luar jangka disebabkan berlakunya pencemaran dan seumpamanya. Sebaliknya, rakyat Selangor yang menyambut baik pelan penyelenggaraan dan naik taraf ini tidak mudah termakan dengan dakwah murahan pihak berkepentingan, tegasnya. Oleh kerana pemakluman awal telah diberi, penduduk Selangor telah mula membuat persiapan awal dengan menyediakan tong dan bekas air di komuniti dan kediaman masing-masing. Malah, mereka saling berpesan bantu-membantu sesama jiran dan rakan serta memberi tips bagi memastikan bekalan air mencukupi dan diguna sekadar perlu untuk tempoh tersebut. Menurut Azli yang juga Timbalan Pengurusi Amanah Selangor, Kerajaan Negeri melalui Pengurusan Air Selangor telah menyediakan pilih-pilih air sementara di beberapa kawasan strategik. Di samping itu, pemimpin masyarakat terdiri daripada ahli Dewan Undangan Negeri, ahli majlis, ketua kampung dan komuniti serta NGO turut sama menyumbangkan tangki-tangki air ke kawasan kediaman yang berkepadatan tinggi untuk kemudahan orang ramai. Beliau juga menghargai kehadiran Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari yang turun ke tapak loji rawatan air pada malam hari penyelenggaraan dan naik taraf sebagai membuktikan kesungguhan beliau meninjau dan memastikan kerja-kerja dilaksana dengan sempurna mengikut jadual. Natijahnya, sasaran kerja telah disiapkan lebih awal daripada jadual. Bekalan air pulih secara berperingkat dan dapat disalur kepada pengguna lebih awal daripada yang dijangka. Pakatan Harapan Selangor mengucapkan syabas dan tahniah kepada Kerajaan Negeri dan Pengurusan Air Selangor yang telah membuat persediaan dan perancangan rapi, ujarnya. Jom Channel dan seluruh keluarga kecil kami yang turut terkesan dengan gangguan bekalan air ini mengucapkan syabas kepada Kerajaan Negeri Selangor dan pihak Pengurusan Air Selangor di atas komitmen kalian melaksanakan kerja dengan pantas dan cekap. Itulah hasilnya apabila kerja dibuat dengan ikhlas, Selangor peduli, negeri dirahmati. Inilah istiqamah yang wajar dicontohi. Akhirnya, mereka yang berpolitik toksik malu sendiri. Itu pun kalau mereka tahu malu. Ingat lagi, peribahasa lembu punya susu, sapi dapat nama. Di zaman milenium ini, kita tentu tidak menyangka sikap feudal mencuri nama itu masih berlaku. Tetapi demikian halnya apabila krakistokrat menguasai kabinet keluarga 69 di negara ini. Jika tidak dicampur Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Baru-baru ini, Ismail Sabri menyatakan persetujuan kepada tuntutan Pakatan Harapan bahawa bayaran faedah bagi moratorium pinjaman bank kepada kumpulan 50% terbawah B50 daripada keseluruhan rakyat Malaysia untuk tempoh 3 bulan akan dikecualikan.
Tuntutan ini terkandung di dalam perkara 1.7 Memorandum Persefahaman MOU di antara Pakatan Harapan dan Kerajaan Persekutuan yang dinamakan Keluarga Malaysia. Bagaimanapun, menurut Majlis Presiden Pakatan Harapan, apa yang berlaku, kerajaan menggambarkan seolah-olah pengecualian tersebut sebagai idea mereka. Walhal, ia adalah pendirian konsisten Pakatan Harapan yang dilaksanakan dalam semangat menunaikan perkara-perkara yang terkandung di dalam MOU tersebut. Kami kesal Perdana Menteri tidak mengiktiraf bahawa dasar ini adalah salah satu perkara yang terkandung di dalam MOU yang ditandatangani oleh beliau sendiri bersama pimpinan utama Pakatan Harapan pada 13 September lalu. Ujar pemimpin utama Pakatan Harapan itu yang terdiri daripada Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Samu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Presiden APCO Madia Setangau. Mereka berpendapat tanpa pengiktirafan peranan MOU ini, ia mampu menjejaskan keyakinan Pakatan Harapan terhadap keikhlasan pihak kerajaan untuk berpegang kepada semangat MOU tersebut. Malah, ujar mereka, ia juga turut bercanggah dengan konsep keluarga Malaysia yang berasaskan fakta dan data agar segala perancangan dapat diusahakan bersama dengan perpaduan rakyat. Menurut kenyataan Majlis Pakatan Harapan, merekalah yang berusaha agar dasar tersebut dapat dilaksanakan dengan jayanya. Penting dijelaskan bahawa pada awalnya pihak kerajaan tidak bersetuju dengan cadangan Pakatan Harapan untuk memberi pengecualian bayaran faedah kepada peminjam daripada kelompok B50 ini. Untuk memastikan dasar ini dapat dilaksana, pimpinan utama Pakatan Harapan telah mengadakan siri pertemuan bukan sahaja bersama Menteri Kewangan, malah juga dengan ketua-ketua pegawai eksekutif bank-bank komersial. Menurut Majlis Presiden Pakatan Harapan, pada mulanya terdapat kebimbangan di pihak institusi kewangan. Namun, setelah siri libat urus ini berjalan dan pandangan pimpinan Pakatan Harapan disampaikan dengan jelas, Perdana Menteri telah bersetuju dengan pendirian kami dan akhirnya dasar ini dapat dilaksana, jelas mereka. Majlis Presiden Pakatan Harapan melihat pelaksanaan perkara 1.7 MOU ini merupakan satu kemenangan untuk rakyat. Pakatan Harapan akan terus memainkan peranan seimbang serta tegas dalam membawa suara isu hati rakyat di dalam dan luar parlimen demi menangani wabak COVID-19, mengatasi krisis ekonomi serta menyelamatkan nyawa dan mata pencarian, tegas mereka. Pemimpin Pakatan Harapan bersangka baik dan berusaha memenuhi komitmen mereka dalam MOU berkenaan. Ianya bukan retorik atau sekadar bercakap tentang nombor-nombor besar seperti keluaran domestik negara kasar KDNK yang faedahnya tidak sampai kepada rakyat jika mereka masih terbeban dengan hutang di keliling pinggang. Ambillah banyak mana pun uang dari kumpulan wang amanah negara jika tidak tahu menguruskan ekonomi negara kerana muka-muka kerajaan gagal 1.0 masih berada di dalam kabinet. Harapan untuk pulih pada tahun 2022 hanya akan menjadi mimpi ngeri kepada rakyat. Paling terkesan dan akan ketinggalan ialah mereka daripada kalangan B40 dan M40 yang telah jatuh menjadi B40 baru akibat serangan COVID-19. Justru, hargailah pihak yang menghulurkan bantuan. Jangan sombong atau lupa diri kerana itu bukan budaya Melayu Islam hakiki. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.